Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, pada hari ini Ustaz akan mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan pendidikan Sirah Darjah 4, yang di mana kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang keempat, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi murid-murid semua boleh tengok di dalam kitab Sirah Darjah 4 pada muka surat 23 sehingga muka surat 25. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada pembelajaran yang lepas, iaitu di mana Ustaz dah ajarkan kepada anda semua segala yang berkaitan daripada bab yang ketiga, iaitu pembangunan negara Islam di dalam mata pelajaran sirah. Di mana kita dah kenal semua lima konsep pembangunan negara Islam. Yang di mana pada pembelajaran lepas yang terakhir kita belajar, kita dah belajar apakah dia konsep hubungan diplomatik dalam negara Islam. Dan juga pada masa yang sama juga kita dah belajar siapakah utusan-utusan yang dihantar ke negara-negara bukan Islam, iaitu seramai 9 orang dihantar ke negara-negara tersebut. Siapakah pemimpin yang memimpin negara-negara bukan Islam tersebut dan bagaimana keadaan mereka, sama ada mereka memeluk agama Islam ataupun tidak. Jadi Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan faham semua yang Ustaz ajarkan kepada anda semua berkaitan dengan bab yang ketiga, iaitu pembangunan dalam negara Islam. Jadi sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh tengok sama ada wujud kitab Sirah Darjah 4 dalam muka surat 21 dan muka surat 22, yang di mana pada muka surat tersebut, iaitu di mana Ustaz dah jelaskan kepada anda berkaitan dua perkara dekat atas ini. Ataupun kalau awak nak lihat pada semua berkaitan dengan bab yang ketiga, boleh tengok pada video nota yang Ustaz uploadkan di dalam YouTube. Link video dia boleh tengok dekat bawah ini. Baiklah, pada hari ini seperti mana yang Ustaz jelaskan pada awal tadi, iaitu di mana Ustaz mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersama dengan para sahabat dia berjuang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Islam di seluruh semenanjung tanah Arab dan seterusnya ke seluruh dunia. Apa yang Nabi buat dan apa yang para sahabat semua buat itu adalah dianggap sebagai jihad. Jadi, bagaimana keadaan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya di dalam mengembangkan agama Islam ke seluruh dunia. Tetapi sebelum itu, Ustaz menjelaskan kepada anda semua secara ringkas berkaitan dengan apakah dia jihad, apakah sebab-sebab yang membolehkan kita berjihad, cara jenis-jenis jihad dan apakah bentuk jihad yang kita boleh lakukannya. Jadi pertama sekali kita lihat kepada apakah dia pengertian jihad. Jihad dari segi bahasa ialah berusaha gigih untuk mencapai matlamat. Jadi kita sebagai manusia, sekiranya kita ingin mencapai sesuatu matlamat, sama ada awak hendak berjaya dalam pelajaran, ataupun awak nak mendapat pekerjaan yang baik, ataupun awak nak mendapat pangkat yang tinggi, ataupun apa-apa saja cita-cita yang awak hendak capai dan awak berusaha sungguh-sungguh, itu dianggap sebagai jihad. Manakala dari segi istilah, jihad dalam Islam adalah berusaha gigih menentang orang kafir yang memerangi Islam dan meletakkan Islam di tempat yang tertinggi. Jadi konteks jihad di dalam Islam ada dua perkara, iaitu perkara yang pertama adalah berusaha gigih dalam menentang orang kafir yang memerangi Islam, iaitu di mana sekiranya orang kafir datang menyerang negara kita ataupun datang mengancam agama Islam di dalam negara kita, maka kita diwajibkan kepada semua orang Islam untuk berperang menentang orang-orang kafir tersebut. Dan perkara yang kedua adalah kita berjihad
dalam berusaha bersungguh-sungguh meletakkan agama Islam di tempat yang tertinggi, iaitu di mana kita berjihad mempertahankan agama Islam daripada segala anasir-anasir jahat selain daripada peperangan, iaitu sama ada kita berjihad menentang hawa nafsu, berjihad menentang menentang ajaran sesat, ataupun apa-apa saja yang di mana kita mempertahankan dalam meletakkan agama Islam di tempat yang tertinggi. Jadi itu adalah dua bentuk pengertian berkaitan dengan jihad. Jadi setelah awak dah kenal apakah maksud jihad, anda semua kena kenal bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada kita semua orang Islam untuk berjihad. Berdasarkan daripada dalil ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama sekali di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzin yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Jadi dalil ayat Al-Quran ini diperkuatkan lagi dengan satu lagi ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udhina lilladzina yuqatiluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka bagi mencapai kemenangan. Jadi daripada dua ayat Al-Quran yang Ustaz dah sebutkan kepada anda semua tadi, telah jelas bahawa jihad dalam Islam terbentuk dalam dua perkara, iaitu pertama, jihad dalam mempertahankan agama Islam daripada orang kafir, yang di mana sekiranya orang kafir menyerang negara kita dan dalam mengancam agama Islam, kita diwajibkan kepada kita, diizinkan kepada kita untuk berperang. Ataupun perkara yang kedua, sekiranya negara kita diserang oleh musuh-musuh musuh negara lain, yang di mana mereka menceroboh negara kita, maka di dalam Islam kita diizinkan untuk berperang dalam tujuan mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir musuh-musuh negara. Jadi itu jihad yang dibenarkan di dalam Islam, yang anda semua kena tahu. Jadi apa kaitannya dua ayat Al-Quran ini dengan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu apa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut, iaitu di dalam semenjak peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan kemakmuran Islam khususnya di kota Madinah, telah menyebabkan pihak kafir Quraisy Mekah tidak senang hati dengan perkembangan tersebut, di mana semenjak Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah dan agama Islam dapat berkembang dengan aman di tempat tersebut, maka pihak Quraisy Mekah rasa tidak senang hati melihat keadaan tersebut. Kerana apa? Bukan setakat saja keadaan mereka diancam dari segi keagamaan mereka, malah dari segi ekonomi mereka, dari segi kestabilan politik mereka dan juga sebagainya. Jadi itulah yang membuatkan pihak kafir Quraisy tidak senang hati. Jadi bagi untuk menghentikan pengembangan agama Islam, jadi mereka sentiasa mencari jalan untuk melakukan penindasan terhadap orang Islam. Jadi mereka pihak Quraisy ini untuk mereka membuat perancangan, di mana mereka membuat perancangan apa-apa saja perkara yang di mana bertujuan untuk melakukan penindasan terhadap orang Islam, sama ada dengan menyerang kafilah pedagang Islam dari kota Madinah, ataupun mereka menindas orang-orang Islam yang berada di sekitar kota Madinah, dan juga apa-apa saja rancangan yang mereka lakukan untuk mengancam untuk mengancam kesejahteraan agama Islam dan juga negaranya. Jadi daripada itu maka turunlah dua ayat Al-Quran yang Ustaz sebut tadi, iaitu ayat 190 surah Al-Baqarah dan ayat 39 surah Al-Hajj, yang di mana Allah SWT memerintahkan umat Islam
dan membenarkan umat Islam untuk berjihad, iaitu dalam konteks mempertahankan agama Islam, iaitu dengan berperang ke atas mereka. Jadi itulah sebab turunnya dua ayat Al-Quran ini. Jadi daripada situ kita dah mendapat kesimpulan sebab apa orang Islam dibenarkan untuk berperang. Jadi dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk menyerang negara-negara lain, tetapi kita dibenarkan untuk berperang sekiranya keadaan seperti yang keempat di bawah ini. Iaitu yang pertama dalam mempertahankan akidah kita, yang kedua dalam mempertahankan diri dan harta, dan yang ketiga mempertahankan kedaulatan negara Islam, dan yang keempat mempertahankan agama Islam. Jadi sekiranya kita berperang di atas sebab keempat-empat di atas ini, maka dalam Islam kita dibenarkan untuk berperang ke atas musuh-musuh negara Islam, yang di mana mereka mengancam keempat-empat keadaan tersebut ini. Jadi itulah yang menyebabkan kita boleh sebagai orang Islam boleh dibenarkan berperang atau dalam konteks berjihad. Okey? Jadi daripada itu, maka itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pengenalan jihad, ayat-ayat dalil-dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berjihad, dan juga sebab-sebab orang Islam boleh dibenarkan berperang. InsyaAllah pada pembelajaran yang akan datang, Ustaz akan menjelaskan kepada semua jenis-jenis jihad dan juga bentuk-bentuk jihad yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita selain daripada berperang. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.